Hai anak, kau di antara berjuta nikmat yang di dunia. Amanah buat ayah dan mama, jadilah kami dalam menuju ke surga. Hai anak, kau dibesarkan dengan kasih sayang, dengan harapan menjadi insan yang beriman, memberi manfaat buat seluruh umat. Hai anak, kami tak minta untuk hidup mewah, cukup sekadar dengan melihat dirimu. Kau mencintai Allah. Okey eh? Okey. Dengar. Okey, 5 minit lagi Datuk. Dengar, clear. Saya hide dulu Datuk eh. Hai anak, kau di antara berjuta nikmat yang dikurniakan lumat ayah dan mama, jadilah kami dalam menuju ke surga. Hai anak, kau dibesarkan dengan kasih sayang, dengan harapan menjadi insan yang beriman, memberi manfaat buat seluruh umat. Hai anak, kami tak minta untuk hidup mewah, cukup sekadar dengan melihat dirimu. Kau mencintai Allah. Hai anak, kau dibesarkan dengan kasih sayang, dengan harapan menjadi insan yang beriman, memberi manfaat buat seluruh umat. Hai anak, kami tak minta untuk hidup mewah, cukup sekadar dengan melihat dirimu. Kau mencintai Allah. Hai anak, penyejuk mata, penawar hati, yang tukar lara, teringat kamu, penghibur ayah juga mama. Engkau bermata keluarga, engkaulah penyejuk mata, engkaulah penawar hati, sungguh kau istimewa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Seperti yang dijanjikan pada hari ini tepat jam 2 akan dikongsikan bersama dengan tetamu jemputan istimewa iaitu Datuk Hanif Hassan dalam topik Perintah Hak Jagaan Anak Musim PKP. Kita terima banyak soalan macam mana nak buat anak saya dah terberada di bawah jagaan si bapa lama sangat, tak boleh nak balik, macam mana ni, perintah kata tak boleh nak langgar kan. Jadi macam mana tempoh macam ni antara perintah PKP dengan perintah Mahkamah Syariah ni, boleh kita ni ke? Ada juga soalan-soalan macam tu. Dan insyaAllah saya percaya tetamu jemputan kita telah pun bersedia untuk berkongsi sikit sebanyak berkenaan dengan tajuk yang akan dibincangkan. Dan siapa yang sudah pun berada di dalam talian, mohon panjang-panjangkan perkongsian ini agar tidak putus rantaian ilmu ini. Sekadar ini sahaja. Okey. Jadi saya menjemput Datuk Hanif Hassan untuk ke siaran kita pada petang ini insya-Allah. Okey. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum Datuk. Suara tak dengar Datuk. Boleh? Suara tak kuat sikit.
Boleh dengar? Okey, dengar. Boleh sekali Okey, lagi boleh. saya dulu. Okey, boleh dengar? Okey, boleh dengar. Okey, minta studio yang sedang dengar boleh komen kalau tak jelas. Okey tak? Okey, Datuk. Okey, Datuk. Apa khabar, Okey. Datuk? Baik, alhamdulillah. Abin apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, macam ni lah, Datuk. Nampak macam makin sihat tu, Datuk. Ya. Makin sihat. Alhamdulillah saya dapat aturkan kita punya saya punya jadual harian saya. Dulu setiap pagi bangun bersiap untuk ke pejabat dan ke mahkamah. Tapi sekarang ni kita ada norma yang baru dalam kehidupan mungkin. Kita cuba untuk untuk adapt ataupun untuk sesuaikan diri dengan keadaan sekarang kan. Ya, betul. Itu yang saya pun pakai baju mahkamah ni, Datuk. Ini saya Okay. datang ke pejabat hari ni ya, jangan terkejut pula sebab kita di Mahkamah Sivil kita ada mahkamah, e-filing. Mahkamah. Jadi apps yang ada untuk membuat filing, untuk membuat pemfailan apa semua ada di office. PC semua PC yang ada link dengan e-filing itu ada di pejabat. Jadi kita tak boleh nak buat filing di rumah. Jadi kena datang kat sini. Dan kebetulan pada hari ini Puan Rabiatul Adawiyah kita menjemput saya. Jadi saya terus berada di pejabat. Patutnya biasa saya dalam pukul Zuhur saya dah ada di rumah dah. Okey, terima kasih banyak Datuk memenuhi undangan tu, Datuk. Sama online pada hari ini kita sama-sama ada dekat office sampai pukul apa ni? Sampai pukul 3 insya-Allah. Sampai pukul 3 Okey, insya-Allah. Okey, Datuk. Okey, Datuk. Berkenaan dengan topik yang kita akan bincangkan sekejap lagi, perintah hak jagaan anak musim PKP ni, dia jadi kenapa ada sambungan musim PKP ni tadi sebabnya kalau tidak musim PKP boleh terus pihak-pihak ni tadi bertanya kepada peguam yang dilantik ataupun terus berhubung dengan mahkamah untuk rujuk sekian. Tapi dalam yang specialnya masalah sekarang ni, dalam musim PKP ni tak ada tempat rujukan utama. Jadi terlalu banyak Datuk soalan-soalan yang diajukan. Jadi kita boleh jawab soalan-soalan tu, tapi saya mengambil langkah inisiatif untuk kita kongsikan secara live, yang mana live ni mungkin boleh ditonton akan datang juga. Okey, boleh kita mulakan, Datuk? Boleh, silakan. Okey, boleh. Okey, Datuk, ni di antara soalan-soalan yang ada bertanya dengan saya boleh teruskan dengan Datuk. Yang pertama, siapa yang berhak terhadap hak jagaan anak? Boleh Datuk kongsikan bagaimana proses perintah hadanah ni diperolehi? Kita nak pergi proses dulu, walaupun perintah ni dah dapat, kita nak tengok, nak kenalkan balik. Mungkin yang sedang menjaga ni dia dah syok sendiri dah. Dia dah langgar dah. Kita bagi tahu semula bagaimana proses. Okey, baik. Kita sebelum kita pergi jauh tentang persoalan itu, kita kena tengok dulu apakah semangat perintah itu. Bagaimana perintah itu diperolehi dan apa tujuan perintah itu dibuat. Yang pertamanya, kita ada dua bentuk perintah hak penjagaan ini. Yang pertamanya adalah perintah penjagaan yang direkodkan atas persetujuan bersama pihak-pihak. Pihak ibu dan bapa bersetuju untuk merekodkan perintah hak penjagaan. Okay. Yang kedua adalah perintah hak yang tadi, yang persetujuan tadi tak kira sama ada perintah muktamad atau perintah interim, iaitu dalam tempoh perbicaraan. Satu lagi bentuk perintah adalah perintah yang diberikan oleh mahkamah atas keputusan yang telah dibuat berdasarkan kepada perbicaraan yang dijalankan. Tak kira sama ada perbicaraan penuh atau perbicaraan untuk perintah interim. Okey, mana ada dua. Satu perintah hak jagaan bersama,
hak yang Persetujuan. perintah penjagaan persetujuan, dan satu lagi adalah perintah yang diperolehi, yang diberikan oleh mahkamah. Okey, baik. Semangat perintah-perintah ini kita kena tahu. Perintah yang dibuat adalah untuk kemaslahatan atau kebajikan anak-anak. Betul Betul. Jadi Itu tujuan utama lah. tujuan utamanya adalah untuk kebajikan dan kepentingan anak-anak. Tak kira sama ada daripada segi kebajikan harian hidup anak-anak, daripada segi kepentingan pendidikan, dan sudah semestinya daripada segi kepentingan kesihatan anak itu kalau kita kirakan dalam bentuk kebajikan. Jadi yang pertama tadi, sudah semestinya pihak-pihak ibu dan bapa telah memikirkan tentang kebajikan anak, pendidikan anak dan kesihatan anak apabila membuat persetujuan untuk merekodkan perintah hak penjagaan tadi. Betul Betul. Yang kedua pula, perintah yang kedua apabila perintah diberikan oleh mahkamah setelah perbicaraan berlangsung atau setelah perbicaraan untuk mendapatkan perintah interim dijalankan, maka mahkamah semestinya telah pun mempertimbangkan faktor-faktor tadi, termasuklah faktor kebajikan, pendidikan dan juga kesihatan anak. Okey, nampak? Jadi itulah semangat perintah hak penjagaan anak tadi. Baik, tinggalkan dulu semangat tadi. Proses. Okey. Jadi itu secara ringkasnya itulah dia proses atau kenapa kita memerlukan atau kenapa pihak-pihak memerlukan perintah itu. Okey. Dia lihat kepada tujuan dan kebajikan anak specially dia. Bukan kehendak ibu bapa tu ya. Kehendak ibu bapa tu mungkin turun kepada perkara yang selanjutnya. Yang penting adalah the paramount consideration is the welfare of the children. Welfare of the children. Okay. Welfare tu luas. Kebajikan tu luas. Kehidupan dia, pendidikan dia, kesihatan dia. Okey. Mungkin dari segi kesihatan nanti kita akan bincangkan dengan relate-nya musim PKP ni tadi. Ya, betul. Jadi soalan teruskan. Seterusnya. Okey. Jadi biasanya apa perkara yang mahkamah lihat untuk membenarkan tuntutan seperti mana di pohon ni? Seperti mana yang saya maklumkan tadi, mahkamah akan melihat kepada kebajikan anak itu. Okey. Kalau dalam jangka masa panjangnya, sekiranya dengan siapa anak itu lebih terjaga, terjamin, selesa, satu persekitaran yang kondusif untuk pembesaran anak itu. Kalau anak itu, kalau perempuan di bawah umur 7 tahun, lelaki bawah umur 7 tahun, perempuan di bawah umur 9 tahun. Okey, dan juga apabila selepas daripada umur itu ikut kepada mungkin mahkamah akan memberi pilihan kepada anak tersebut. Walau bagaimanapun, walaupun anak itu membuat pilihan, mahkamah masih boleh lagi melihat kepada ikut budi bicara dia. Masih lagi mempunyai budi bicara untuk melihat sama ada pilihan itu boleh mendatangkan manfaat atau tidak kepada anak tersebut. Betul. Jadi, sebab kadang-kadang anak-anak ni dia memang dia kata okey nak duduk dengan ayah lah, tapi bila kita details kan, rupanya duduk dengan ayah ni seronok sebabnya mungkin boleh dilewat-lewatkan solat ataupun mungkin tak ada solat langsung, ataupun mungkin main game 24 jam. Betul tak Datuk? Boleh dilihat dari sudut itu tak Datuk? Ya, boleh. Itu sebab mahkamah dia apabila buat siasatan, dia akan buat siasatan yang betul. Dia kena tengok berapa lama dah anak-anak ini tinggal dengan, katalah dengan ibunya sebelum mahkamah membuat siasatan atau pertanyaan sama nak tinggal dengan mana untuk anak yang di atas daripada umur-umur yang saya sebutkan tadi. Jadi perkara itu saya katakan yang mula-mula tadi, mahkamah telah pun mempertimbangkan segenap segi sebelum membuat perintah untuk hak penjagaan itu. Jadi apabila dah ada perintah tersebut, pihak-pihak perlu melihat semangat kenapa perintah itu diberikan. Saya tertarik dengan ayat semangat perintah tu. Ya.
Sebab kita pergi ke mahkamah ini apabila kita tidak, pihak-pihak pergi ke mahkamah apabila tidak mendapat konsensus atau persetujuan bersama. Jadi pihak-pihak perlu pergi ke satu pihak yang neutral untuk membuat keputusan mana yang baik. Sebab pihak neutral ni ada di luar, dia tengok macam ni, mana yang baik, lebih baik. Itu kena pergi ke mahkamah. Jadi itu semangat keadilan itu saya kata, bila kita tengok kepada keadilan ini, kita kena tengok dia punya falsafah keadilan itu, semangat keadilan itu. Dia lebih kepada sebab kita akan menjurus kepada apa yang berlaku sekiranya perintah itu sebegini. Bolehkah pihak-pihak stick saja atau rigid kepada perintah itu? Itu kita bincangkan sekejap lagi, Datuk. Okey. Okey, seterusnya. Macam mana seseorang tu boleh hilang kelayakan dalam mendapatkan hak jagaan anak ni tadi? Kita dah elak, kita dah tolak bab emosi, kehendak ibu bapa tadi. Jadi kat sini pula macam mana? Boleh ke seseorang tu hilang kelayakan? Jadi kalau boleh, macam mana Mahkamah lihat? Maksudnya apabila pelanggaran dalam tempoh PKP ke atau secara umum? Semasa ini baru dalam proses nak dapatkan perintah ni. Okey, ini kita reverse ke belakang baliklah. Reverse ke belakang dulu. Kita reverse ke belakang tentang hak-hak kan? Hak-hak hadinah, bagaimana hak hadinah itu boleh gugur, kan? Kalau kita tengok pada enactment Undang-Undang Keluarga Islam, khusus dalam Negeri Sembilan, dia ada sama tu, Negeri Sembilan, Selangor, wilayah peruntukannya sama, tetapi penguasaannya di negeri-negeri yang berbeza. Hak seorang tu boleh hilang yang pertama jika perempuan yang berkahwin dengan seorang yang tidak selepas dia bercerai dengan ayah kepada anak di dalam isu ini, bila dia bercerai, dia kahwin dengan satu lelaki yang tidak mempunyai pertalian. Kalau macam kata dia kahwin dengan sepupu dia, okeylah. Jadi kalau dia kahwin dengan orang yang tidak ada pertalian dengan anak itu, maka ni secara simple saya kata gugur hak hadinah atau hak penjagaan wanita itu. Yang kedua adalah di bawah Seksyen 84B. Jika perempuan itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka. Dan ketiga, jika perempuan itu menukar pemerstatinannya dengan tujuan elak daripada bapa kepada anak-anak ini untuk ziarah, untuk bersama dengan anak, untuk mengawal anak-anak. Jadi dia lari, saya kata duduk di Seremban, dia pergi lari ke, bukan lari lah, maksudnya berpindah ke, katalah ke Kangar, Perlis. Tapi kalau dia orang Kangar, mak bapak dia memang asal Kangar, itu terkecuali. Dan seterusnya, jika seseorang perempuan atau ke ibu itu murtad, maka akan gugur hak penjagaan. Dan akhir sekali adalah jika perempuan ataupun ibu itu mencuaikan atau menganiaya anak-anak itu. Itu faktor-faktor yang menggugurkan ataupun hilang hak penjagaan seseorang ibu terhadap anak ataupun anak-anaknya. Okey, jadi dalam syarat-syarat ataupun kategori-kategori yang Datuk bacakan tadi tu, jelaskan tadi, ada soalan juga yang tanya, kalau dah hilang kelayakan tu memang hilang terus ke macam mana? Dia memang tak ada kuasa apa-apa ke nak lihat anak ni, nak berjumpa ke macam mana tu? Orang awam dia kurang faham tentang kehilangan kelayakan tadi. Okey, itu dia begini, hak hadinah menjaga waktu malam, anak itu tidur dengan dia, anak itu makan dengan dia. Tapi hak lawatan masih ada. Hak lawatan itu wanita itu tetap ibu dia. Wanita itu tetap ibu dia, dan anak itu masih mempunyai hak terhadap ibu dia. Anak itu masih perlu berjumpa dengan ibu, masih perlu mengenali ibu dia, masih perlu ada belayan kasih sayang daripada ibu dia. Tak boleh putuskan. Itu bukan bermakna putus. Sama juga vice versa. Kadang-kadang apabila
mahkamah memerintahkan hak penjagaan kepada ibu. Bapa ni rasa macam langit dah runtuh dah, habis lah. Betul, Putus betul. Betul. hubungan dengan anak-anak. Tak, itu bukan. Cuma hak penjagaan itu pada ibu, tapi bapa hujung minggu boleh lagi, boleh keluar dengan anak. Anak masa cuti sekolah kita boleh bagi pembahagian untuk menjaga anak itu untuk anak bersama dengan bapa. Tak ada masalah. Bapa kalau nak pergi tengok report card anak boleh, hari sukan anak boleh pergi, tak ada masalah. Bukannya bila pagi dia kita orang masyarakat perlu difahamkan apabila hak penjagaan diberi kepada sebelah pihak tidak bermakna sebelah pihak itu terputus terus dengan hubungan dengan anak-anak, tidak. Kalau macam dia ayah, anggapan setengah pihak ni, dia anggap bila hak jagaan tu dah diberi oleh ibu contohnya, si bapa ibu ni akan monopoli keseluruhan 24 jam anak ni tadi. Jadi alasan itulah dia contoh dalam kes hak jagaan anak, dia tak pernah datang ke mahkamah, tak hadir. Tutup si ibu ni bagi tahu anak-anak ni dah dapat dekat akulah. Jadi dia pun menyendiri, membawa diri terus terputus. Lepas tu bila dah 2 tahun dia tengok anak si bekas isteri ni berkahwin lain. Jadi masa tu lah bila kita tanya kenapa 2 tahun tak berjenguk anak? Dah anak dapat dekat ibu. Jadi salah faham dekat situ. Ya. Itu yang kena fahamkan betul. Kadang-kadang inilah benda ni satu benda yang emosi, melibatkan emosi, tetapi ini yang kita kena fahamkan khususnya masyarakat yang the paramount atau pertimbangan yang utama hendaklah diberi kepada kebajikan anak itu. Kebajikan yang maksudkan tadi bukan hanya bukan hanya terhad kepada harian kehidupan harian anak, tak. Pendidikan dia, perasaan anak itu terhadap ibu dan bapanya. Kita ialah mungkin yang ibu dan bapa ni merasakan itu hak dia, itu hak. Tetapi hak yang utama adalah hak anak itu. Hak anak. Jadi berfikiran secara bijaksana. Kita orang ni kita orang Islam, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul, kan. Jadi kena fikir. Akal diberikan, Allah kurniakan kita empati, gunakan kita simpati, kita kena perlu bijaksana dalam menangani keadaan atau hak-hak dalam isu hak. Fikir anak kesungguhan tu kalau dalam diri tu memang ada sifat memang sayang ke anak tu, dia memang akan cuba, betul. Dia tidak akan lepas tangan macam tu saja, betul Datuk? Betul. Dan satu lagi adalah yang kadang-kadang menjadi lebih parah lagi ialah apabila adanya campur tangan dari pihak-pihak luar, pihak ketiga, campur tangan daripada datuk, daripada nenek sebelah sana, datuk sebelah sini, campur tangan daripada keluarga yang baru. Jadi perlu difahamkan perkara ini. Apa yang penting adalah anak itu, bukan bukan emosi, bukan ini hak ni hari ni pukul 6 mesti hantar anak. Dia tak boleh macam tu. Kena fikir. Kan 6 kita kata pukul 6 jalan jam, hari hujan lebat. Kalau jalan nak kena fikir juga tu. Kena fikir yang sebelah yang menunggu pukul 6 ni, jalan kita tak tahu apa yang berada di jalan raya, kita tak tahu. Kita mesti kita bawa anak tu tadi kan. Bawa anak kan dia bawa laju-laju. Kita fikir kan kalau hujan toleransi semua tu. Jadi banyak perkara yang perlu difikirkan. Okey. Jadi sebagai sekiranya diwakili oleh program kena nasihatkan begitu. Yang juga tu Datuk. Dan jangan pula program kata ini you punya hak ni, you kena pukul 6 mesti pukul 6. Tak boleh gitu. Kita perlu menjaga, maksudnya program perlu menasihati. Okey.
Dalam contohnya lah dalam musim PKP ni, alhamdulillah anak-anak guam saya nampaknya mengikut nasihat. Alhamdulillah mengikut nasihat. Alhamdulillah. Dan saya tengok tak ada apa-apa masalah pun. Ada satu kes saya, satu anak guam saya, awal-awal lagi sebelum PKP, satu tak silap kan kita PKP 18 hari bulan mula. 18. Cuti sekolah dah mula. Masa tu cuti sekolah lagi kan? Sekolah. Dan 18 hari bulan itu adalah hari dia nak ambil anak dia. Untuk Okey. jadi dia secara sukarela, dia kata tak apalah Datuk, kata ni PKP dah mula, tak apa, biarlah anak saya bersama dengan ibu dia. Senang. Alhamdulillah macam tu. Alhamdulillah. Kemudian ada juga yang ada satu lagi, bapa begitu juga bapa. Bapa dia kata tak boleh, dia kata ini dah sambung PKP ni. Bila sambung PKP maknanya kena bagi 2 lagi. Ini kes yang lain. Jadi saya kata sambung PKP ni tidak bermakna ia sambung cuti sekolah. Sambungan PKP ini bermaksud sambungan kita kita tidak boleh, kita terhad pergerakan. Bukannya sambung cuti sekolah anak-anak, tak. Anak-anak tetap macam kebanyakan sekolah, guru-guru masih bagi kerja online. Betul. Ada yang masuk pukul 8, masuk kelas dia kata. Sekolah yang aktif itu macam tu, PIBG dia bagi cadangan, mesti kita akan bangunkan anak seperti biasa untuk masuk kelas. Itu pun bagi kerja. Maknanya sesi pembelajaran ada. Tetap jalan lah. Jalan. Jadi macam mana kita nak kata cuti sekolah? Sesi pembelajaran masih ada. Cuma budak-budak tak pergi sekolah. Tu je. Okey? Okey, Datuk. Jadi bila dah ada perintah hak jagaan sekian-sekian kepada ibu ataupun kepada bapa ni tadi, dia ada tempoh-tempoh masa tertentu tak? Ataupun ada valid tempoh tak? Ke memang selamanya ke macam mana? Okey, kalau dilihat kepada peruntukan undang-undang, hak penjagaan anak ini dia kalau lelaki itu sampai umur 7 tahun. Jika perempuan sampai umur 9 tahun. Sekiranya katalah pihak ibu yang mendapat hak penjagaan itu hendak melanjutkan, dia kena buat permohonan ke mahkamah untuk berlanjutan. Kalau ikut kepada peruntukan undang-undang, habis je tu dia pergi kepada bapa. Kalau ikut seksyen 85 okey, seksyen 85, seksyen 86 okey, Akta Enactment Undang-Undang Keluarga Islam. Saya bacakan seksyen 85(1). Hak Hafdinah bagi menjaga seseorang kanak-kanak tamat apabila kanak-kanak itu mencapai umur 7 tahun jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur 9 tahun jika kanak-kanak itu perempuan. Tetapi mahkamah boleh atas permohonan Hafdinah membenarkan ibu itu atau bapa yang diberi hak menjaga, membenarkan dia menjaga kanak-kanak itu sehingga kanak-kanak itu mencapai umur 9 tahun jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur 11 tahun jika kanak-kanak itu perempuan. Maksudnya, tetapi mahkamah boleh atas permohonan membolehkan tempoh hak penjagaan itu. Itu buah seksyen 85(1). Dan seksyen 85(2) mengatakan setelah tamatnya hak Hafdinah, penjagaan turun kepada bapa. Dengar tu. Dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan, maka kanak-kanak itu berhak memilih tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika mahkamah memerintahkan selainnya. Jadi selepas tempoh lanjutan itu, macam tempoh lanjutan PKP lah kononnya kan. Jadi mahkamah hak penjagaan itu pergi ke bapa, melainkan mahkamah memerintahkan selainnya. Mahkamah masih mempunyai kuasa
untuk membuat Okey. perintah yang difikirkan patut berdasarkan kepada kebajikan anak itu. Okey, maknanya bukanlah bermaksud bila dah dapat je perintah tu sesuatu perintah tu tak boleh diubah. Dia dah kekal, bukan Datuk Tidak semestinya. Dan kalau ada di dalam perintah-perintah hak penjagaan, lazimnya hak penjagaan bersama, perintah persetujuan, perintah persetujuan hak penjagaan ada dinyatakan dalam tu, pihak-pihak perintah ini boleh diubah sekiranya ada perubahan yang material atau perubahan matan. Okey, apa maksud perubahan material, perubahan matan tu Datuk? Okey, contohnya dalam tempoh hak penjagaan itu, ibu katalah anak itu dijaga oleh ibu, ibunya telah ada apa tadi, ciri-ciri ataupun perkara-perkara yang menghilangkan hak aldinah. Kelayakan tadi Katalah dia kahwin dalam tempoh tu, contoh. lepas dia dapat perintah 2 tahun lepas tu dia kahwin. Itu tak ada 2 tahun dah. Sekarang bulan-bulan je dah sekarang Datuk. Habis dah ke tengok dia kahwin. Okay? Dia dah standby dah. Dah standby. Jadi bapa boleh pergi ke mahkamah untuk mohon kita panggil ubah perintah. Okey. Sebab ada situasi atau ada keadaan yang mengubah kepada yang telah berubah, keadaan matan ataupun material yang berubah. Jadi boleh ke Datuk kalau lah asal perintah tu didapat oleh pada si ibu, tapi waktu sebelum PKP ni ibu ni ada kerja dia. Fahaman orang awam masyarakat dia kata kalau nak mendapatkan hak jagaan anak ni mestilah bekerja. Kemudian masa selepas PKP ni ataupun musim PKP ni dah tak ada duit ataupun dah kena buang kerja. Jadi adakah itu salah satu punca perubahan dan boleh hilang kelayakan ibu ni tadi? Boleh Datuk terangkan? Okey. Saya terbanyak terima soalan tu macam tu. Okey. Fahaman dia tu kena ada duit. Okey, begini. Tidak ada syarat untuk hak penjagaan seseorang itu perlu bekerja, tidak. Anak itu wajib dinafkahi oleh bapa dia. Bapa. Kalau mak dia tak kerja, itu bukan satu syarat yang boleh menggugurkan, satu keadaan yang boleh menggugurkan hak penjagaan, tidak. Bapa dia tu yang perlu, ayah dia, ayah ke daddy ke bapa ke kan, baba ke, dia yang perlu menafkahi. Jadi walaupun ibunya tak bekerja, tapi ayahnya masih lagi bertanggungjawab untuk menafkahi anak. Itulah sebab ada yang telefon menangis-nangis. Puan, saya dah kena buang kerja ni. Kerja saya harian. Jadi anak ni macam mana? Saya risau. Kena balik kepada prinsip pokoknya. Siapa yang menafkahi anak? Bukan ibunya. Ibunya boleh menambah nafkah je. Kan? Macam kita faham dah tu. Orang awam macam mana nak luaskan ilmu ni. Dia sebenarnya walaupun ibu itu tidak bekerja, tetapi tidak menggugurkan hak penjagaan terhadap dia. Sebabnya lagi baik ibu tu tak bekerja, dia boleh dapat fokus untuk menjaga anak dia. Betul. Jadi kalau macam si ibu pula gunakan alasan yang sama, si bapa ni tak bekerja ataupun tak ada semua pendapatan, dia tak layak untuk dapatkan anak. Boleh juga ke Datuk? Itu bukan masuk bawah bab hak penjagaan, itu masuk bab menafkahi anak. Menafkahi anak ada cara untuk mendapatkan nafkah anak itu, macam-macam cara kan. Kita boleh pergi ke BSK untuk dapatkan pengurusan perintah. Untuk itu tanggungjawab kena bekerja. Dia bukan Datuk. Dia ada antara alasan tuntutan dia tu, anak dah biasa dengan ibu. Apa tu alasan kedua dia sebagai tambahan, si bapa ni kerja tak menentu. Tambahan pula si bapa ni hisap dadah contoh. Jadi alasan kepada pendapatan tak menentu ni tadi dia guna pakai
untuk menggugurkan hak jagaan anak yang tadi Datuk? Tak, apa ni, pada saya Saya pernah nampak saman tu. sebab ayah tidak bekerja itu tidak boleh dijadikan alasan dalam kes-kes hadanah. Kalau hakim tengoklah alasan itu, nanti hakim akan kata, ini bukan alasan untuk hak jaga anak, ini adalah alasan menafkahi. Dengan siapa pun anak itu berada, bapa ini wajib menafkahi anak itu. Dengan betul. sama ada dengan nenek ke, atau nenek sebelah ayah, nenek sebelah mak ke. Isu kerja tak kerja ni adalah berkaitan dengan nafkah. Dia bukan berkaitan dengan hak jagaan. Betul. Sebab saya ada lihat sendiri, dia bertindak sendiri pihak ni. Jadi bila kita minta dia tunjukkan tuntutan asal dalam nyata tuntutan tu, kita baca dia punya alasan. Allahu Akbar. Dia punya letak tu maknanya ilmu tu terlalu terhad. Dari segi perundangan ni Datuk. Okey Datuk, kita teruskan Datuk. Okey. Jadi okey. Ini saya tambah sikit. Isu dia kan. Saya tambah sikit tentang apa tadi, tentang sebab-sebab untuk menuntut hak penjagaan apa semua tu kan. Jadi pandangan saya dan nasihat saya adalah isu tentang tuntutan hak penjagaan ini pada saya lah, selama saya beramal di Mahkamah Syariah, ianya merupakan satu isu yang agak kompleks, dengan kompleksitinya dan berat. Okey, jadi dan pandangan saya adalah dapatkan nasihat perundangan. Betul. Bukan hanya sekarang ni untuk mendapat nasihat perundangan, kalaulah kurang kemampuan, tak dapat nak engage peguam-peguam swasta, ada beberapa agensi seperti JBG kalau di Negeri Sembilan kita ada Ansar bantuan Negeri Sembilan. Jadi dapatkan dapatkan nasihat. Kalau tak dapat, kalaupun tak nak engage peguam pun, jumpa peguam itu untuk dapatkan pandangan. Tapi kena ingat janganlah pergi shopping, pergi jumpa peguam ni, tak. Cuba stick dengan satu peguam yang boleh memberi nasihat yang tepat. Dan dia kadang-kadang dia jadi shopping tu, window shopping tu, dia nak window shopping harga tu. Padahalnya kita sendiri pun susah nak cakap, nak explain tentang bab fees sebab dia dah mula dengan window shopping kan Datuk? Yalah. Tapi biasanya kalau pergi ke mahkamah dia akan bagi tahu. Jumpa peguam ni, jumpa jabatan ni, dia akan, mahkamah akan bagi akan bagi pandangan. Dia tak boleh bagi pandangan staf-staf mahkamah ni dia tak boleh nak bagi pandangan, ini boleh menang bukan. Dan saya percaya mahkamah pun tidak akan buat macam tu. Dia akan panduan, jumpa peguam ni atau jumpa peguam tu. Ini ada peguam dekat mahkamah ni, tengok encik boleh pergi ke sini, kata kan. Akan nasihat peguam. Jangan pergi tanya kawan sana, pergi tanya kawan sini, tengok dalam internet, tengok no. Sebab ada yang paling kesiannya kalau si bapa ni jadi jenis yang berduit, contoh dia melantik peguam swasta misalnya, si ibu ni tadi cetek ilmunya, dia bertindak sendiri, walhal apa tuntutan yang dia dakwa tu tadi betul, hisap, buat maksiat. Jadi dia disebabkan present dia tu tak pandai, tak tahu, tak kena, jadi silap kat situ Datuk. Kesian kat situ. Jadi itulah nasihat Datuk tu amat berguna. Saya harap yang mendengar memang akan cakna lah benda ni. Okey, seterusnya Datuk. Jadi selepas tu, apa kelayakan pula untuk jadi seorang hadinah ni, penjaga kepada kanak-kanak ni tadi. Tadi kita dah tahu kalau sekian-sekian akan hilang kelayakan. Jadi macam apa sebenarnya yang mahkamah nak nilai tentang kelayakan untuk menjadi seorang penjaga ni tadi? Okey, kalau ikut kepada undang-undang section 83 amendment undang-undang
seseorang yang punya hak mendidik seorang anak berhak menjalankan hak terhadap anak, dia seorang Islam, dia seorang sempurna akal, umurnya melayakkan dia memberi kanak-kanak itu jagaan dan kasih sayang, dan yang mungkin diperlukan oleh kanak-kanak itu. Seseorang itu berkelakuan baik daripada segi akhlaknya, dan juga dia tinggal di mana tempat kanak-kanak itu tak mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak dan jasmani. Tengok section 83 tu. Tu dia. Kan yang pertama Islam, sempurna akal, umurnya melayakkan dia memberi kanak-kanak itu jagaan dan kasih sayang. Yeah. Okay. Dia berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah ni tadi. Seterusnya dia tinggal di tempat di mana kanak-kanak itu mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak. Okey, semua ni diambil kira Datuk Semuanya diambil kira. Okey, baik. Seterusnya. Ni ada soalan Datuk secara live ni Datuk. Sekejap, ada satu lagi. Ya. Hak penjagaan kanak-kanak, kalau kita tengok section 82 itu, okey. Ibu adalah yang paling berhak daripada segi berhak dari segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinan. Okey. Itu section 80. Okay. Dan section 82.2, okey. Subsection 2 tu, jika mahkamah berpendapat bahawa ibu hilang kelayakan sebagaimana yang kita bincangkan tadi, yang ada 5 perkara yang menghilangkan tu, jadi ramai orang kata lepas ibu jatuhlah kepada bapa. Apabila ibu hilang kelayakan. Tapi sebenarnya kalau ikut pada 82 tu, lepas ibu susunan keutamaan adalah nenek sebelah ibu ke atas. Sebelah ibu. Nenek sebelah ibu, bukan terus kepada ayah. Dia anggapan dia macam tu lah. Jadi ayah adalah yang kedua, yang ketiga selepas ibu. Bila tengok. Jadi, yang pertama ibu, yang kedua nenek selepas ibu, sebelah ibu hingga ke atas. Nenek ataupun onyang tak Datuk? Onyang perempuan lah. Kalau ada lah. Okey, yang kedua bapa. Lepas tu barulah nenek sebelah bapa. Maknanya klausa bapa ni tadi jadi ranking yang kedua. Yang ketiga selepas ibu, betul Datuk? Ya, betul. Okey, jadi susunan itu cantik, dia memang dah ada dah. Yang ketiga lah ibu, nenek sebelah ibu, bapa. Okey, yang ini sekiranya hilang kelayakan. Tapi kalau kita tengok tadi, sekiranya anak itu telah habis tempoh hak penjagaan, dah habis tempoh hak penjagaan, dia automatik kepada bapa dia. Kalau ikut pada section 80 tadi. 80 lagi. Okey. Dia perlu baca asingan lah. Dia kena dia perlu ada permohonan dahulu. Dia bukan automatik Datuk kalau lazimnya di mahkamah ada permohonan lah. Sebab itu untuk pentadbiran. Hello Datuk, berada di talian ke? Ya, saya. Ada Dapat tak? Saya masih di talian. Boleh Saya masih di talian. Okey. Boleh tak? Boleh. Dah mula dah dia kacau line. Saya masih di talian. Okey Datuk, boleh kita teruskan dengan Q&A Datuk? Boleh. Ya, saya dengar Datuk. Okey. Silakan. Boleh. Silakan. Ya Datuk? Okey, Ya. jadi soalannya yang terakhir insya-Allah. Saya dengar Datuk. Okey, dengar. Saya boleh dengar. Datuk dengar ke? Dengar. Datuk dengar saya ke? Dengar. Teruskan. Saya dengar. Teruskan. Dah kacau. Hello Datuk. Ya. Saya dengar. Hello Datuk. Boleh. Saya dengar. Hello. Okey. Boleh Datuk Boleh. Jadi dalam tempoh PKP
Tuan-tuan dan puan-puan, saya punya host Puan Rabianto Adawiyah, nampaknya ada masalah sikit dengan talian ini. Jadi kita tunggu sebentar. Sementara itu tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat pertanyaan melalui chat terus kepada Puan Rabiatul, dan apabila beliau telah kembali dalam talian nanti, kita boleh meneruskan dengan sesi soal jawab. Hello, Assalamualaikum Datuk. Okey. Bye-bye. Minta maaf Okey. tak tahu kenapa. Okey. Okey. Okey Datuk, kita boleh teruskan dengan soalan Okey, jadi dalam tempoh PKP ni, jika anak ni sedang berada dalam di bawah jagaan si bapa contohnya, yang mana sepatutnya perintah asal hak jagaan pada si ibu, bolehkah si ibu ni ambil tindakan seolah-olah penghinaan mahkamah lah kerana langgar perintah dalam musim PKP ni tadi Datuk? Okey. Yang pertamanya tu yang saya mula-mula saya kata tadi, semangat perintah tadi untuk apa. Okey. Yang kedua adalah tentang PKP yang sedang kita jalani sekarang ni. PKP ni tadi saya terangkan tentang semangat perintah, sekarang ni saya terangkan tentang PKP ni. PKP ni adalah satu perintah lanjutan daripada undang-undang. Kita panggil Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Berjangkit. Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit dan Akta Polis tahun 1990. Jadi ini perintah ini bukan saja dikeluarkan. Perintah ini bukan dikeluarkan dengan kehendak pemerintah saja-saja. Perintah ini dikeluarkan setelah mengambil kira keadaan yang berlaku pandemik COVID-19 ini. Jadi dikeluarkan. Ini kita tengok apakah semangat perintah ni pula. Perintah ini dikeluarkan untuk mengekang gejala, kita panggil apa tadi, untuk mengasingkan dan mengekang sumber wabak COVID-19 ini. Jadi kita sekarang ni kita seolah-olah dalam peperangan di mana musuh ni tak nampak. Tu dia. Itu lagi bahaya. Lagi bahaya. Jadi perintah yang diperolehi, perintah hak penjagaan tadi adalah merupakan perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah yang diberi kuasa oleh pemerintah juga. Maknanya kita dahulukan kuasa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, betul. Yang maknanya dia akan ada pertindanan. Tak adalah Dia tidak ada pertindanan. Perintah PKP ini dikeluarkan sementara untuk mengekang sumber wabak corona ini. Coronavirus. Maknanya bukan saja-saja, betul Datuk? Saja. Dan perintah ini adalah bersifat sementara. Nanti kalau dah tak ada wabak ni akan kita akan hidup seperti biasa. Ada yang tanya,
Ada yang tanya juga, boleh kodok balik tak? Okey. Sekejap, saya belum habis lagi yang tu. Okey. Okey. Sebab putus-putus tadi Datuk. Manakala perintah mahkamah yang diberikan untuk hak penjagaan itu, dia akan berkuasa lah sampai bila-bila selagi ianya tidak diubah. Okey. Jadi kita jalanlah balik seperti biasa. Jadi kenapa perintah kawalan ini diberikan? Kalaulah anak itu berada di luar, dia akan mendatangkan risiko yang besar. Okey, kalaulah dihantar anak itu dalam perjalanan, mungkin kalau dalam radius yang luar daripada 10 km ditetapkan semenjak 1 April tadi, kita dah menyalahi perintah yang PKP tadi. Perintah PKP itu dibuat untuk kesihatan kita. Jadi kita fikir balik kenapa perintah hak penjagaan itu dibuat, salah satunya adalah untuk menjaga kebajikan anak itu, termasuklah kesihatan dia. Kenapa kita nak di sini kita perlu pertimbangkan mana yang perlu diberi keutamaan sekarang ini. Manakah kemudaratan lebih kecil berbanding dengan kemudaratan yang besar? Besar. Itu kaedah fake ke tu Itu kaedah fake. Manakah kita kena beri keutamaan. Dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan kita sekarang ini, kita kena perlu berfikiran secara terbuka dan bijaksana. Ini wahnya PKP dan juga ada pandemik ini. Pandemik COVID-19 ini. Jadi maknanya kita perlu berfikir. Dan seterusnya adalah mahkamah tak buka sekarang ni untuk kita buat tindakan menghina mahkamah. Kita tak betul. Kita tak boleh nak daftarkan pun. Untuk mahkamah yang itu yang kita sendiri peguam syar'i pun masalah juga tu Datuk nak terangkan tu. Jadi sekarang ni masing-masing kena bertenang. Kita kena tengok apakah yang perlu kita bagi keutamaan sekarang ni. Adakah keutamaan perintah yang kita dapat sebelum PKP ni atau perintah PKP yang telah diberikan tadi. Okay? Kalau menjadi bapanya lah, ni saya ambil kedudukan sebagai bapa. Saya tak nak bagi sebab saya takut dalam perjalanan nanti kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang perjalanan, kita tak nampak benda ni. Walaupun kita mengambil langkah social distancing, kita mengambil langkah pakai mask, tetapi di tempat mana yang lebih selamat? Adakah kita nak keluar atau berada di dalam rumah? Itu hujah yang saya pakai. Kalau saya akan dikenakan tindakan menghina mahkamah. Jadi akan fikir, akan mempertimbangkan perkara itu. Okey, betul. Jadi kena perlu bijaksana. Jadi pada saya sekiranya kita mengalah bukan bererti kalah ya. Kita sama-sama nak menang ni Datuk. Jadi kita mengalah apabila kita kata tak apalah, biarlah bapa dia ambil. Itu puan semua itu tidak bererti kalah pada saya. Sebabnya itu adalah satu tindakan yang terhormat. Ya, terhormat Itu satu tindakan yang terhormat. Satu hari nanti anak-anak puan-puan atau anak-anak tuan-tuan akan menghargai tindakan tindakan tuan-tuan dan puan-puan ini. Betul. Jadi kita ketepikan, kita kesampingkan dulu persoalan emosi ini. Sebab ada lagi emosi yang perlu kita jaga. Kita kenalah banyak beristighfar, kita banyak lagi emosi yang perlu kita jaga. Kita fokuskan. Kita fikir tentang kerja kita mana yang kita boleh settlekan secara kita boleh kurangkan kita punya tension itu, kita kurangkanlah. Umpamanya tentang hak penjagaan sana dia dah lama. Kita sekarang ni kita ada pelbagai teknologi. Macam kita cakap ni, kita boleh gunakan StreamYard, kita boleh gunakan even dalam telefon kita boleh gunakan nama dia tu Skype ke apa kan. Skype ke, video WhatsApp ke. Tapi Datuk, ni ada satu soalan yang saya tertarik nak kongsi Datuk.
Dia kata saya tak ada masalah anak dengan ayah dia sepanjang tempoh PKP. Bagus, Alhamdulillah. Tapi macam mana pula bila dia tak membenarkan saya berhubung langsung dengan anak ni, Datuk? Okey. Ha, Baik, itu begini. yang paling-paling. Ini kalaulah keadaan ini berlaku, cuba dapatkan orang tengah. Bagi tahu dia, boleh tak tolong sampaikan kepada bapa budak ni, saya anak-anak ni nak cakap dengan bapa. Gunakan orang tengah. Kalaulah kita punya nombor telefon kena block kan. Cuba. Betul. Cuba hubungi, takkanlah tak ada orang yang kenal, takkanlah ibu dua je orang kenal kan. Cuba gunakan orang ketiga tolong. Dalam keadaan ini kita kena utamakan, macam saya beritahu, kita kena utamakan perasaan kebajikan anak. Anak-anak tension sebenarnya. Anak-anak pun tension. Keadaan kehidupan dia berubah sebenarnya. Kalau tak dia pergi sekolah. Sampai ada yang kata saya ni kena buang sekolah ke ni. Lama sangat cuti. Ini yang kita kena jaga, kebajikan anak ni, perasaan anak. Kebajikan tu termasuklah perasaan anak, emosi anak. Jadi yang macam bapa tu fikir balik, kalau ada yang mendengar ni, fikir balik. Jangan bertindak mengikut perasaan yang boleh mencetuskan rasa rasa tidak senang, rasa down kepada anak-anak dalam keadaan ini. Sebenarnya banyak hikmah PKP ni, dia banyak mengajar kita empati, dia banyak mengajar kita supaya berfikiran lebih terbuka, banyak mengajar kita supaya macam mana cara nak mengawal perasaan kita dan perasaan orang lain. Ada satu lagi dia, Datuk. Dia banyak lagi tapi saya akan kongsikan 2 sahaja. Yang dia sebab soalan last tadi dia kata boleh tak saya bertegas untuk ambil anak-anak. Anak-anak saya jatuh kepada ex-husband sebab satu kor. Saya dapat jumpa hanya 2 kali sebulan. Minggu kedua dan keempat hak perayaan tahun ini beraya dengan saya tapi berlaku kekecohan dan tempoh PKP saya tidak dapat ambil anak langsung. Adakah wajar perkara ni? Saya dah terlalu rindu sangat anak-anak dan kalau PKP masih berpanjangan hingga raya, takkan saya masih tak boleh ambil anak-anak? Boleh tak saya bertegas untuk ambil anak-anak? Dalam soal tegas ni, Datuk. Yang mana puan siapa tadi? Boleh tengok balik. Okey, sekejap. Puan Siti Nur Aisyah. Puan Siti Nur Aisyah. Padang ni, Puan Siti Nur Aisyah. Okey. Kalau Puan Siti mengikuti apa yang saya maklumkan sebelum ini, Puan Siti fikirkan, boleh bertegas. Apakah tindakan yang perlu dibuat sekarang? Kalau Puan bertegas nak pergi ambil anak tu ke sana, yang pertamanya dia akan mengundang risiko. Sama ada risiko kesihatan atau risiko undang-undang. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, ketepikan dalam keadaan ini keadaan yang kita perlu berfikiran lebih terbuka, kita perlu berfikiran lebih matang dan bijaksana. Ketepikan emosi itu, walaupun insya-Allah tahun depan ada lagi raya akan jumpa lagi. Jadi this is not the end of the world. Bukan akhir pengakhirannya. Kalau rindu anak yang macam saya beritahu tadi, boleh telefon. Cuba call video call. Kalau nak pergi nak tegas boleh, tapi risikonya besar. Risikonya bukan risikonya ada. Risiko kesihatan, risiko undang-undang. Walaupun boleh pergi ke balai buat report dulu, saya nak pergi ke ambil anak, boleh, tapi sampai kat rumah tu nanti macam mana? Puan perlu engage dengan orang lain. Social distancing ada dah. Itu yang saya tahu tadi. Kita elakkan kita ambil kemudaratan yang kecil, kita elakkan untuk mengelakkan kemudaratan yang besar. Betul. Dia sebab dia memang point nak ambil anak musim PKP, tapi pertama nak kena buat laporan polis, tu dah satu hal. Polis pula dah jarak dengan kita. Lepas tu kalau anda kata polis benarkan pun nak pergi ambil tu dekat keluarga sana, mesti ada macam
pergelutan sikit Datuk. Pergelutan maksudnya ada engagement, maknanya kita akan Ha. bertemu orang di sana. Jadi social distancing tu tak ada. Kemudian Okay. benda-benda tu kan, anak tu kan keluar, kita tak tahu apa yang berada di rumah sana pun kita tak tahu. Ya betul. Kita tak tahu apa yang berada di keluarga sebelah sana, kita tak tahu. Benda ni ini yang Puan Suzani Isa lagi, dia kata kalau raya tahun ni lebih kepada kodok, soalan kodok tadi Datuk. Katakanlah PKP ni sambung sampai raya tapi anak masih dengan ex-husband, sedangkan raya ni turn dengan saya, boleh ke tahun depan yang sepatutnya turn dia tu ganti pada saya pula kalau ikutkan dah 2 tahun tak beraya dengan anak if PKP sampai raya? Puan, perkara sebegini boleh bawa bincang. Boleh berbincang dengan ayah kepada anak ini. Kalau tak boleh bawa bincang pun nanti kita maksud perbincangan itu adalah yang macam Puan kata di kodok kan. Tahun depan explanation tu ada kenapa kan. Kita bagi sebab kenapa kita nak kodok. Semua benda ni sekiranya cukup explanation, insya-Allah benda ni boleh dipermudahkan. Hakim pun akan pertimbangkan kalau explanation tu betul, tepat. Hakim akan pertimbangkan. Bukannya kita minta perkara ini berlaku, tidak. Bukannya kita saja-saja buat, tidak. Dan saya percaya yang sebelah sana kita ambil husnuzan, kita ambil sangka baik. Mungkin dia pun berfikiran, oh ni sebab PKP ni saya ambil anak-anak ini untuk mengelakkan social distancing atau untuk mengelakkan daripada melanggar PKP ni. Jadi kita sangka baik dalam keadaan peperangan dengan virus yang kita nampak. Ya Datuk, soalan terakhir insya-Allah Datuk. Boleh Datuk? Silakan. Okey ni. Boleh tanya mengenai anak angkat tak? Atau ini untuk anak kandung saja? Saya rasa soalan dia kalau anak kandung terpakai ke tak dalam perkongsian kita hari ini Datuk? Anak angkat terpakai atau tidak? Tidak. Mungkin. Saya mengikut apa yang kita bincangkan tadi adalah mengikut kepada undang-undang yang ada. Ikut kepada enactment yang ada. Untuk anak angkat, dia tidak termasuk dalam enactment ini. Walau bagaimanapun ada peruntukan tentang menafkahi anak ataupun kanak-kanak yang diterima masuk ke dalam keluarga kita, itu ada. Hak penjagaan untuk penguasaan hak penjagaan di bawah enactment Undang-Undang Keluarga Islam ini dia tidak terpakai. Tetapi mungkin ada sekiranya anak-anak itu diangkat di bawah undang-undang ataupun akta pengangkatan atau akta pendaftaran pengangkatan di Mahkamah Sivil, itu satu forum yang lain kita boleh bincangkan. Setakat ini kalau ikut kepada enactment Undang-Undang Keluarga Islam di mana-mana negeri, anak angkat ini tidak tertakluk kecuali anak yang dibawa masuk ke dalam keluarga dalam hal-hal penafkahan ataupun perbelanjaan anak. Okey Datuk, berkenaan Datuk cakap tadi, kita lebih fokuskan kepada keselamatan anak ni mengikut kepada wabak pandemik ni tadi Datuk kan. Okey, jadi kalau dalam soalan yang ini Datuk, yang mana ayah ni tadi sebahagian dari frontliner mengambil anak tersebut dan dibawa ke negeri demonstratif, sedangkan saya sebagai ibu diberi hak jagaan sementara dan juga diberi cuti mengikut arahan PKP. Bukankah saya meletakkan anak di bawah risiko COVID-19 sebab ayahnya sebahagian frontliner? Jadi apa tindakan yang saya boleh ambil? Esok juga anak saya ada temu janji dengan doktor pergigian tetapi anak masih di bawah hak jagaan ayahnya. Jadi macam mana kita nak bezakan tu Datuk? Saya tak soalan itu agak kurang jelas pada saya sebab kita tidak nampak apakah status adakah perintah hak penjagaan itu kepada ayah atau kepada ibu. Itu adalah ada kepada ayah atau kepada ibu.
adakah Dia hak jagaan sementara. Saya nampak kat sini. Sedangkan saya sebagai ibu diberi hak jagaan sementara. Mungkin kes induk hak jaga perintah ni masih dalam proses Datuk. sekiranya ayah tersebut sebahagian dari frontliner, mengambil anak tersebut dan dibawa ke negeri dia bermastautin. Itu satu isu. Sedangkan saya ibu diberi hak jagaan sementara dan juga diberi cuti mengikut arahan PKP. Bukankah saya meletakkan anak di bawah risiko COVID-19 sebab ayahnya sebagai frontliner? Jadi apa tindakan saya boleh saya ambil? Esok juga anak saya ada temujanji dengan Dr. Mugian. Oh, banyak soalan ni, banyak isu ni. Itulah. Tapi saya fokus pada yang frontliner tu. Okey, yang last kali tu esok ada temujanji Dr. Gigi. Dr. Gigi pun tak buat. Kalau tak buat tak ada rawatan pergigian sekarang ni. Dia bukan essential service tu Dia bukan essential service kalau tak sebab saya pun ada temujanji dengan dentist pun dibatalkan. Okey, yang tadi tentang ayahnya frontliner, saya tak dapat sekali lagi sebagai frontliner mengambil anak tersebut. Anak ini diambil sebelum atau selepas PKP? Sebelum ni. Yang saya faham sebelum. Sebahagian ini mengambil anak tersebut dan dibawa ke negeri dia bermastautin. Sedangkan saya sebagai ibu diberi hak jagaan sementara dan juga diberi cuti untuk arahan PKP. Ginilah. Saya lah anggota polis atau mana-mana frontliner telah diberi taklimat, telah diberi peringatan yang cukup lengkap untuk penjagaan diri dan juga keluarga masing-masing. Sebab saya pun ada bukan berpeluang ditugaskan untuk memantau, bukan masuk memantau, untuk mendapat update terkini daripada salah sebuah hospital. Sehingga sekarang pun saya masih lagi mendapat. Dia terangkan anak diambil masa cuti sekolah dan sebelum PKP bermula. Anak diambil masa cuti sekolah dan sebelum PKP bermula. Jadi hak jagaan sementara dari bawah jagaan ibu. Ini yang kita bincangkan tadi. Okey. Kalau kita kaitkan dengan soalan pertama tadi, dia telah dibawa ke negeri tempat yang bermastautin, itu dah ada rentas negeri dah. Satu. Yang keduanya tentang frontliner tadi, saya amat yakin bahawa semua frontliner telah pun diberi taklimat, diberi ingatan dan diberi ada SOP dia untuk penjagaan diri dan juga penjagaan keluarga dah. Jadi pada saya tidak ada isu tentang dia dijaga oleh frontliner atau sebagainya. Okey. Yang isu yang kedua tadi adalah hak penjagaan adalah kepada puan tadi, Puan Aisyah tadi kan. Jadi di sini yang saya ingatkan tadi. Puan Nur Izzati. Itu yang saya ingatkan tadi. Perkara ini, PKP ini bersifat sementara. Bersifat sementara, insya-Allah bersifat sementara kan. Hak penjagaan yang puan dapat ni adalah diberikan oleh mahkamah, bersifat walaupun interim, tetapi ianya kalau tengokkan dia selagi ianya tidak ada perintah yang lain, selagi itulah dia berkuasa. Kita kena sabar dalam hal ini. Yang tadi tentang frontliner tadi, dia ada, pada saya perkara itu akan terjaga insya-Allah. Betul. SOP masing-masing. Jadi pokok pangkalnya kena sabar. Haji Azizan, pokok pangkalnya kena sabar. Allah pasti ganti kesabaran itu dengan sesuatu yang baik. Terima kasih Cik Azizan. Cik Azizan ni ayah anak-anak tadi ke? Saya tak pastilah tu siapa yang mengikuti kita. Ya. Jadi dalam keadaan sekarang ni kita perlu banyak sabar. Tu saya kata banyak hikmahnya. Memang saya tidak nafikan kerinduan terhadap anak, kerinduan terhadap
bukan saja terhadap anak tetapi terhadap keluarga, ibu, bapa, masing-masing ada perasaan itu. Tapi kita kena fikirkan tentang keselamatan anak itu. Walaupun tu tadi exceptional yang tentang frontliner tadi saya dah bagi tahu dah. Dan juga hak tentang daripada perintah itu, kita kena fikir. Ada dalam keadaan darurat macam ni, ada benda-benda yang kita perlu lepaskan. Seperti macam solat Jumaat pun. Betul. Kalau saya cerita tentang solat Jumaat ni hiba kan. Betul. Bukan solat Jumaat saja, solat fardu mana Ini solat tarawih kejap lagi 2 hari lagi ni ha. Kita wajib bagi lelaki untuk apa ni solat maghrib sekiranya tidak uzur, tidak ada keuzuran kan, kena pergi. Itu pun Allah bagi kelonggaran. Allah bagi kelonggaran dalam isu-isu ni. Apatah lagi dalam isu pelaksanaan untuk perintah yang dibuat oleh manusia ni. Kena fikir secara luas, fikir secara bijaksana dalam keadaan ini. Okey. Jadi dia puas hati. Terima kasih Puan dan yang berbahagia Datuk atas jawapan. Sama saya doa Puan Nur apa ni? Nur Izzati. Izzati dilindungi Allah insya-Allah. Puan Okey, yang ni pun sama. Memang langsung tak boleh dibincang. Cuma dia kata banyak benda boleh belajar daripada perkongsian. Thank you Puan, thank you Datuk. Okey, Puan Suzani, saya juga ucapkan, saya doakan Puan Suzani bisa sihat, sejahtera, anak-anak sihat dan keluarga semua dilindungi Allah daripada wabak ini insya-Allah. Okey Datuk, sebagai pengakhirannya Datuk, boleh kata-kata akhir ataupun nasihat sebagai seorang peguam syar'i kepada pihak-pihak yang dibelenggu masalah pelanggaran perintah hak jagat anak ni dan juga pihak yang sedang menjaga anak yang mana sepatutnya bukan giliran dia. Ada apa nasihat yang boleh Datuk kongsikan sebagai akhir kata Datuk? Okey, ini nasihat dan pandangan saya lah berkaitan dengan apa yang kita lalui sekarang ini. Kita perlu banyak bersabar, banyak bertolak ansur dalam isu hak penjagaan ini. Kita kena fikirkan kepentingan kebajikan anak-anak atau anak-anak, ketepikan emosi, fikir secara bijaksana, fikirkan keutamaan mana yang lebih utama, dan juga kita kena fikirkan juga tentang mengelakkan sesuatu yang lebih kita mengambil mudarat yang kecil bagi mengelakkan mudarat yang lebih besar. Dan saya percaya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berfikiran yang sedemikian, patuh kepada PKP ini, patuh kepada syarat-syarat, mungkin ada lagi selepas ini syarat-syarat perintah itu akan dikeluarkan. Pematuhan itu adalah merupakan satu tindakan yang terhormat pada saya. InsyaAllah anak-anak akan menghargainya, jangan risau. Allah akan memberi balasan yang baik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi akhir kata saya mendoakan agar tuan-tuan dan puan-puan, ibu, ayah dan juga anak-anak dilindungi Allah daripada wabak COVID-19 ini, dan sama-sama kita berdoa supaya kita semua dilindungi oleh Allah dan diberi kekuatan untuk menghadapi dan meneruskan dengan hidup. InsyaAllah kita akan kembali semula ke kehidupan yang sah dalam masa yang terdekat. Ni ada kata-kata akhir. Terima kasih banyak-banyak Puan dan yang berbahagia Datuk. Mohon nanti buat live lagi and cover sekali hak penjagaan bukan musim PKP. InsyaAllah Datuk InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, jadi Datuk, saya percaya banyak yang dapat input Datuk. Saya tak kongsikan sahaja secara live tapi banyak komen yang dia kata sekurang-kurangnya dapat lega hati dan tak ada terikut-ikutkan dengan emosi. Kalau ikutkan emosi memang dah tak fikir dah Datuk. Memang semua benda akan jadi salah.
Itu salah, polis salah kerana halang, itu salah, PM pun salah kalau ikutkan emosi. Okey, jadi sikit sebanyak dapat mengurangkan tekanan emosi tu tadi pada pihak yang tertekan ni tadi. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih Datuk kerana sudi mencebar duli dalam page saya. Tanggungjawab, ini adalah tanggungjawab, kita kena berkongsi, kita kena menyampaikan. Salah satu daripada tuntutan agama adalah menyampaikan perkara yang baik, dan perkara yang baik itu adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat dan ummah. Itu tanggungjawab kita. Dan saya ucapkan tahniah kepada Puan Rabiah atau Adawiyah kerana mengadakan forum atau perkongsian tersebut. Okey, terima kasih banyak Datuk. Mohon teruskan support live jika ada permintaan lagi Datuk, insya-Allah. Terima kasih banyak Datuk. Semoga Datuk dan sekeluarga diberikan kesihatan dan perpanjangan dan elakkan daripada sebarang penyakit yang mendadak dan dikurniakan umur yang panjang dan selamat menyambut ibadah Ramadan ya Datuk. Ucapan saya sama-sama juga pada Puan Rabiah Adawiyah. Okey. Okey, semoga kita kembali berjumpa di mahkamah lagi Datuk. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itulah tadi perkongsian tentang topik kita, kesan pelanggaran perintah hak jagaan anak musim PKP. Okey, jadi terima kasih kepada soalan-soalan yang telah saya terima sebelum daripada sesi live dan juga semasa sesi live, dan saya percaya soalan-soalan tersebut telah pun dapat dijawab oleh Datuk Hanif Hassan. Okey, jadi saya percaya sedikit sebanyak dapat pihak-pihak yang terkilan ni tadi dapat kurangkan tekanan emosi. Memang kita tak nafikan rindu pada anak-anak, mungkin anak-anak pun rindu kepada pihak yang tadi, si ibu contohnya. Betul, kita tak nafikan, tapi kita fokus kepada kita nak mengurangkan kemudaratan yang lebih besar tadi ni. Jadi kita teruskan sahaja mematuhi segala perintah PKP yang dikuatkuasakan oleh pemerintah kita. Kita patuhi dia. InsyaAllah kalau kita sama-sama patuhi, sama-sama ikut, saya percaya rantaian COVID-19 ni berjaya kita hapuskan. Okey, yang terkini kita tak tahu berapa yang terkini tapi pada saya yang semalam paling kurang jumlah yang terkena positif COVID-19. Okey, jadi kita sama-sama doakan supaya rantaian ini berjaya dihapuskan dan juga kita berjaya untuk kembali kepada kehidupan yang biasa dan anak-anak boleh kembali kepada pangkuan ibu dan ayah seperti mana biasa, insya-Allah. Okey, jadi saya sudahi. Ada yang tanya Datuk Hanif. Datuk Hanif ni pengerusi PJSM Negeri Sembilan dan merangkap juga idola saya, tuan guru saya. Jadi saya student kepada Datuk Hanif. Jadi saya percaya Datuk adalah orang yang paling layak untuk menjelaskan slot kesan pelanggaran perintah hak jagaan anak musim KP ni. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di sesi yang kedua jam 4 petang bersama dengan pasangan selebriti. Stay tune Okey, teruskan bersama kami. Stay hashtag kita jaga kita. Semoga COVID-19 berjaya dihapuskan. Teruskan kongsi untuk manfaat agar membawa rahmat. Okey, sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.